Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala layak untuk kita memberikan puji-pujian. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kita banyak rahmat-Nya. Allah memberikan kita banyak nikmat. Antara nikmat yang kita perolehi selama ini adalah nikmat Islam, nikmat iman. Kita dipanjangkan umur oleh Allah, dapat lagi kita beribadat di bulan Ramadan. Kita pula dapat lagi berada pada penghujung bulan Ramadan. Allah memberikan kita peluang untuk kita menambahkan amal kebaikan, amal soleh kita. Jadi selayaknya kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan pula pada malam ini kita akan mempelajari tentang surah-surah yang terkandung pada juzuk yang ke-22 ini berkisahkan tentang melahirkan, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melapangkan dada kita, Allah memudahkan pengisian pembelajaran kita pada malam ini. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita nak redha Allah, kita nak berkat dalam hidup kita dengan kita mendekati diri kita kepada Allah, dengan kita memahami kalam Allah Azza wa Jal. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quran. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada juzuk yang ke-22 pada malam ini kita akan memulakan dengan melanjutkan lagi beberapa baki ayat yang terkandung di dalam surah Al-Ahzab. Kerana ada separuh lagi dalam surah Al-Ahzab kita belum bicarakan lagi kerana separuh daripada ayat surah Al-Ahzab berada pada juzuk yang ke-21 dan separuh lagi berada pada juzuk yang ke-22. Malam ini kita akan lengkapkan surah Al-Ahzab. Kemudian kita akan meneruskan kepada surah Saba. 54 ayat yang terkandung dalam surah Saba kita akan ulas pada malam ini menggunakan pendekatan objektif surah dan sinopsis ringkas. Selanjutnya kita pergi kepada surah Fatir 45 ayat. Kemudian kita memasuki hampir 30 ayat iaitu 27 ayat di dalam surah Yasin. Jadi untuk suratul Al-Ahzab, objektif surah Al-Ahzab kita rujuk semula pada juzuk yang ke-21. Kita telah sebut pada juzuk yang ke-21 surah Al-Ahzab ini adalah surah yang memberikan penekanan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita telah sebut pada juzuk ke-21 di dalam suratul Al-Ahzab kita menjumpai perkataan An-Nabi diulang oleh Allah paling banyak perkataan An-Nabi di dalam suratul Al-Ahzab. Oleh demikian para ulama mengatakan surah Al-Ahzab ini sebenarnya surah yang menceritakan tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi Muhammad yang perlu dipatuhi, yang mana kita telah letakkan suratul Al-Ahzab
adalah kepada tujuan surah itu apabila Allah cerita pasal Rasulullah, maka apabila kita dengar tentang Rasulullah, maknanya kita kena taat kepada Rasulullah, kita kena mendengar, kita kena membenarkan segala apa yang ada dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surah Al-Ahzab ini kita telah menyebut tentang beberapa perkara tentang ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena taat kepada Nabi? Kerana kita telah sebut pada juzuk 21 Rasulullah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Manusia yang mengikuti wahyu Allah. Manusia yang paling kuat bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kita dengan Rasul ini uh, adalah perkara iman. Jadi apabila kita baca surah Al-Ahzab, ia akan membawa kita mengingatkan kita tentang kedudukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya lanjutkan kepada sinopsis, saya nak minta tuan-tuan dan puan membuat beberapa catatan. Okay, seperti biasa, kalau tuan-tuan belajar dalam mana-mana kelas sekalipun, pastikan tuan-tuan boleh mencatat maklumat. Kerana tidak semua maklumat berada di dalam nota. Jadi saya nak sebutkan tuan-tuan ada beberapa ciri surah Al-Ahzab yang ciri ini sebenarnya mempunyai kaitan dengan tujuan surah. Okey, yang pertama, dalam surah Al-Ahzab kita akan menjumpai 5 kali. Ada 5 kali ayat seruan yang seruan itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 kali seruan yang khas Allah Taala panggil kepada Nabi. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Ada 5 bentuk seruan yang dikhaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan seruan yang paling banyak di dalam Al-Quran yang ada kaitan dengan Allah memanggil Nabi secara formal. Wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi. Ada 5 kali. 5 kali itu, yang pertama tuan-tuan boleh jumpa pada ayat yang pertama sekali. Ya ayyuhan Nabi. Ayat pertama, ayat nombor 28, ayat nombor 45, ayat nombor 50 dan ayat nombor 59. Dan menariknya, dalam surah Al-Ahzab ini, kita akan menjumpai 7 kali. 7 kali ayat seruan yang dikaitkan dengan orang yang beriman. Ada 7 kali. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala memanggil dengan perkataan, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ada 7 kali. 7 kali itu, ia terletak yang pertama pada ayat nombor 9, 41, 49, 53, 56, 69 dan ayat yang ke-70. Apabila kita dah belajar surah Al-Ma'idah, masih ingat suratul Ma'idah? Surah yang paling banyak mengulang ya ayyuhallazina amanu kan? Jadi nanti rujuk balik sinopsis juzuk yang ada suratul Ma'idah. Apabila Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, ia adalah panggilan untuk kita membuktikan kita beriman kepada Allah. Jadi apabila kita kaitkan dengan surah Al-Ahzab, kaitan tentang Nabi SAW, maka ciri orang yang beriman dipanggil oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab sebanyak 7 kali. Maka ciri orang beriman ini, seperti mana tujuan surah Al-Ahzab itu adalah orang yang beriman ini dengan Rasulullah SAW, hendaklah dia taat kepada Rasulullah. Dia kena membenarkan Rasulullah. Dia kena membantu Rasulullah dalam semua keadaan. Dan
Nak buktikan lagi kita ini kita ini kena apa, bukti kita beriman kepada Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, pada surah Al-Ahzab kita akan jumpa ayat yang Allah menyebutkan tentang, tengok sinopsis kan. Nanti kita akan jumpa ayat yang Allah menyebutkan tentang salawat dan salam. Dekat surah Al-Ahzab lah. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itulah satu-satunya ayat yang Allah mengatakan dia bersolawat. Allah berselawat untuk Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Dan Allah perintahkan orang beriman bersolawat dan mengucapkan salam sejahtera. Itu pada ayat nombor 56. Jadi daripada ciri-ciri ini sudah terpapar dengan jelas surah Al-Ahzab ni sebenarnya ia menceritakan tentang al-ihwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gabung dengan nama surah Al-Ahzab mempunyai perkaitan dengan peperangan Al-Ahzab. Jadi kita lanjutkan dengan beberapa lagi baki ayat 28 sehingga ayat nombor 59. Ada dua maklumat besar pada kumpulan ayat ini. Allah Ta'ala menceritakan tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pada dalam masa yang sama Allah menceritakan tentang hal ehwal masyarakat Islam. Ini pada kumpulan ayat 28 sampai 59. Jadi tuan-tuan boleh rujuk, boleh baca ayat per ayat. Ini kita buat sinopsis ringkas, kita kumpulkan dalam kumpulan ayat, kita letak tajuk besarnya itu. Kemudian kalau tuan-tuan nak tahu kisah Ummul Mukminin, isteri Nabi macam mana, duduk dalam kumpulan ayat inilah 28 hingga 59. Kemudian kita lanjutkan dengan kumpulan ayat 60 sampailah ayat nombor 73. Ada 3 golongan manusia yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tu siapa? Yang pertama Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Lepas tu Allah menceritakan tentang orang kafir. Lepas tu Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Kalau kita baca pada kumpulan ayat ni, kita akan jumpa orang munafik ini selalu menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi warning kepada orang munafik. Kemudian Allah bagi tahu orang munafik ni dia memang tidak akan selamat sampai bila-bila. Tuan-tuan kena bacalah pada kumpulan ayat tu. Ayat 60, contohnya ayat 61 sampai ayat 62. Lepas tu kita akan jumpa bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang yang kafir. Allah mengancam orang-orang yang kafir ni. Kan, mereka yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga menceritakan tentang orang yang beriman. Macam mana orang beriman ni kena buat dengan Rasulullah SAW. Jadi kita kukuhkan penutup surah Al-Ahzab ini dengan kita menyebut 3 kumpulan ini pada ayat nombor 73. Ini adalah penutup surah Al-Ahzab. Okey, Allah menyebut pada ayat nombor 73, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Akibatnya Allah akan mengazab lelaki yang munafik dan perempuan yang munafik. Ini pasal orang munafik yang selalu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengancam mereka mendapat azab. Lepas tu satu lagi kumpulan manusia, siapa dia? Wal musyrikina wal musyrikat. Dan Allah juga akan mengazab lelaki yang mensyirikkan Allah dan perempuan yang mensyirikkan Allah. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala kata apa? Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat.
Allah menerima taubat orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi kalau kita ambil penutup surah Al-Ahzab ini, jika kita kaitkan dengan pembuka surah Al-Ahzab yang telah kita belajar pada juzuk 21 dan kita lihat kepada tujuan surah, kita mendapati bahawasanya memang orang beriman ini kita kena taat, kita kena patuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak selamat dunia akhirat, kita kena taat, patuh, membenarkan apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tamatlah surah Al-Ahzab. Maka apabila kita baca surah Al-Ahzab, kita akan teringatkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan teringatkan tentang kisah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita baca pada ayat nombor 56. Kita baca ayat 56 pasal salawat dan salam tu, kita pun ucaplah salawat salam kepada Nabi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Kalau boleh selawat panjang sikit kan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Maka baca surah Al-Ahzab, iman kita semakin bertambah, rasa cinta kita kepada Nabi ini semakin kuat, ya, rindu kita kepada Nabi ini semakin meningkat. Jadi moga-moga surah Al-Ahzab memperbaiki diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana surah ini diturunkan ada sebabnya dan ada tujuannya. Maka kita lanjutkan dengan surah yang berikutnya, surah Saba. Okey. Surah Saba ayat 1 hingga 54, seperti keutamaan kita belajar dalam sinopsis ini, kita lihat dulu apakah tujuan surah Saba ini. Surah Saba, siapa yang tahu kisah Saba? Okey. Surah Saba adalah surah yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab yang boleh membawa kepada istilah mengkufurkan nikmat Allah. Kita tahu kan, ada orang kalau kita sebut tentang kufur nikmat, maka surah Saba adalah surah yang menjelaskan apakah perbuatan yang boleh dikategorikan sebagai kufur nikmat. Lepas tu siapa yang buat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia kufur nikmat, maka Allah Ta'ala akan tarik nikmat tu. Itu kita sebutkan dengan istilah kesan-kesan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Saba ni, dia surah yang lawan kepada surah An-Namlu. Kalau kita baca surah An-Namlu, kita jumpa kan sebelum kita baca surah Al-Ahzab. Sebelum ni kan kita pernah jumpa surah An-Namlu kan. Kalau surah An-Namlu dia berbeza. Kalau surah Saba ni, surah yang Allah menunjukkan contoh. Dia ada kaitan tentang syukur, tentang beriman dan syukur. Okey, jadi tujuan surah Al-Ahzab adalah surah yang Allah menyebutkan tentang penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang itu boleh jatuh kepada istilah juhudun dan kufur. Jatuh kepada kufur nikmat. Lepas tu siapa yang ada perbuatan macam tu, Allah sebut kesan-kesannya di dunia dan di hari akhirat. Jadi apabila kita baca surah Saba ni, maka kita kena ukur antara kita dengan maklumat dalam surah As-Saba. Kita berada pada kategori yang mana? Jadi kalau rakyat Malaysia dia baca surah Saba, maka kita kena imbang. Kita akan tengok. Kita rakyat Malaysia ni Allah bagi nikmat banyak ni, kita ni sama, kita duduk kumpulan yang mana? Kita termasuk tak manusia yang kufur nikmat? Ni sebab tu kita baca Quran, kita kena
letakkan ayat Quran itu, ambil ayat Quran tu, ambil surah Quran tu dipakai kepada kita. Maksudnya kita kena bandingkan dengan diri kita. Barulah Al-Quran itu dia akan jadi hidayah. Tapi kalau kita kata kisah surah Sahabat ni cerita kisah kaum Sahabat je, tak related pun dengan kita. Kalau kita berfikir macam tu, maka sampai bila-bilalah Al-Quran itu kita tak akan dapat dia rasa sebagai pertunjuk. Itu dia konsep tadabbur. Okey, jom kita masuk kepada sinopsis surah Sahabat dan kita akan tengok nanti apa sebab-sebab tu dan apa kesan-kesan dia. Jadi kita pergi kepada sinopsis ringkas surah Sahabat. Baik. Surah Sahabat ni, sekejap ya, saya ada kejap. Sebentar ya. Okey. Surah Sahabat, sebelum saya pergi kepada surah Sahabat, tak apa kita sebut surah Sahabat lagi, saya akan sebut beberapa ciri dia. Tapi tak ada nota. Saya tak sempat nak masuk dalam nota, tapi saya sebut dia pada tuan-puan. Okey, bersedia. Lepas tu saya selalu ingatkan, buka siap-siap Quran terjemahan. Buka siap-siap Quran. Nanti kalau sebut ayat, terus bulatkan. Terus gariskan. Sangat penting. Sebab kalau kita nak tunggu buka lepas habis sinopsis, kita akan sibuk pula dengan benda yang lain. Sebab tu ketika Allah bagi kita ada ruang, ada peluang, jangan tangguh-tangguh. Sebab kita tak tahu lagi lepas ni kita boleh lagi tak buka Quran terjemahan tu. Tak tahu lagi. Jadi cepat-cepat kita ambil peluang. Okey, sinopsis surah Sahabat. Okey, surah Sahabat, pembuka surah Sahabat ini pada ayat 1 sampailah ayat nombor 9, Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia yang Allah Ta'ala itu memiliki segala pembedaran langit dan bumi. Ayat 1 sampai 9. Apabila Allah sebut macam ni, nak menyebut macam ni, sebenarnya dia ada kaitan tentang nikmat. Apabila segala-galanya, apa yang ada di langit itu Allah yang punya, apa yang ada di bumi adalah Allah yang punya, apa yang ada di antara langit dan bumi adalah Allah yang punya. Kalau Allah tu yang punya, maksudnya selama ini, apa yang kita dapat, apa yang kita guna, adalah Allah yang punya. Jadi itulah pengenalan kepada ayat 1 sampai 9. Jadi apabila kita boleh mengakui bahawa tidak ada yang milik kita, semuanya adalah milik Allah, maka ia akan membawa kepada mensyukuri akan nikmat Allah. Okey, kita tengok dulu pendahuluan surah Sahabat. Okey, kalau kita baca surah Sahabat, saya nak bawa 2 ayat saja. Kita tengok contoh ayat pertama. Ayat pertama tu, kita jumpa Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tengok Allah memuji dirinya sendiri. Segala puji bagi Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah Ta'ala kata segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau hati kita bersih, hati kita yang bersih ini, yang betul-betul nak tadabbur ayat ini, kita akan mengakui bahawa betul lah, tak ada apa pun milik kita. Udara ni milik Allah, kesihatan ni milik Allah, semua milik Allah. Jadi Allah memuji dirinya. Jadi apabila Allah memuji dirinya, sebenarnya Allah Ta'ala nak kita puji diri dia. Jadi kita tengok lagi. Allah Ta'ala puji diri dia bukan sekadar dekat dunia. Walahul hamdu fil akhirah. Baginya jugalah segala puji di hari akhirat. Sampai di hari akhirat Allah itu dirinya akan dipuji. Wahuwal hakimul khibir. Dialah sahaja yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuan. Jadi kita baca yang pertama ni sebenarnya dia ada kaitan tentang apa? Dia ada kaitan tentang syukur. Kenapa ada kaitan dengan syukur? Sebab ada ucapan Alhamdulillah. Sebab kita kan kalau nak melafazkan rasa syukur, kita kata apa? Kita kata Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah, syukur pada Allah.
Jadi salah satu untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan adalah memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi pada ayat pertama pun sudah memberikan gambaran tentang puji-pujian yang layak bagi Allah. Secara tidak langsung dia ada gambaran untuk menyuruh kita memuji Allah. Kenapa? Segala yang ada di langit adalah pemiliknya adalah Allah. Lepas tu Allah terangkan lagi apa sebenarnya dirinya itu. Allah Ta'ala kata ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi, dia tahu apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Kalau kita baca ayat 2 ni, masya-Allah. Ya, kita akan dapati ayat kedua, ayat pertama, kedua ni dia mengajak kepada apa? Mengajak kepada syukur. Okey, habislah pada ayat pertama. Cukuplah kita tahu tadi tujuan surah kan? Okey, kita lanjutkan lagi dengan sinopsis berikutnya. Apabila kita baca pada ayat nombor 10 sampailah ayat nombor 14, kita akan menjumpai Allah membawa satu contoh. Bukan satu contoh, dua contoh lah. Allah membawa dua model. Allah bawa dua contoh manusia yang dia itu beriman dan dia mensyukuri Allah dengan mereka mentauhidkan Allah. Itu ayat 10 dan 14. Agak-agak ayat 10 dan 14 ni merujuk kepada siapa insan itu. Siapa manusia tu? Kalau kita buka Quran terjemahan, kita akan jumpa manusia itu adalah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, anak beranak. Orang yang bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 15 sampai ayat nombor 21, Allah menyebutkan contoh-contoh orang yang lawan kepada ayat 10 dan 14 ini, maksudnya contoh-contoh orang yang tidak beriman dan dia ini mengkufurkan nikmat Allah. Siapa dia agak-agak ayat 15 sampai 21 ni? Ayat 15 sampai 21 ni lah nama surah kaum Sabak tu. Rupa-rupanya pada istilah nama surah kaum Sabak tu, itulah jadi contoh manusia yang dia tidak bersyukur. Berbeza dengan nama surah An-Namlu. Kalau pada An-Namlu, dia memukas kepada yang syukur. Tapi pada surah Sabak dia berbeza. Tapi untuk sinopsis, kita tidak ada waktu untuk mengulas apa cerita sebenarnya kaum Sabak tadi sehingga menjadi nama surah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut tentang siapa itu Sabak menjadi nama surah, tuan-tuan kena ikuti satu kelas hari Sabtu pukul 2:30 petang. Minggu depan insya-Allah kita akan belajar tentang nama surah Sabak. Tetapi kita sebut dekat sinopsis ini, mereka inilah sebenarnya contoh manusia yang tak beriman dan kufur kepada Allah. Kufur nikmat. Dan daripada kisah mereka ini, kita akan jumpa. Maksudnya daripada ayat 15 sampai 21, tuan-tuan tolong tulis. Pada ayat 15 dan 21 inilah Allah menyebut tentang 4 sebab bagaimana mereka mendapat manusia yang kufur nikmat. Ada 4 sebab. Ingat tak tadi kita sebut tujuan surah kan? Tujuan surah ni adalah untuk Allah menjelaskan apakah sebab-sebab boleh jatuh kepada kufur nikmat dan apa kesan dia. Maka sebab-sebab itu kita boleh jumpa pada kisah kaum Sabak ayat 15 sampai 21. Okey, tuan-tuan tulis. Okey. Sebab yang pertama. Sebab yang pertama ada pada ayat nombor 16. Tulis kat situ. Sebab pertama ada ayat nombor 16. Ayat nombor 16 tu apa? Mereka ini berpaling ingkar. Maksudnya mereka sombong.
Maksudnya mereka tak nak beriman. Mereka berpaling ingkar kepada Allah. Itu sebab yang pertama. Maknanya mereka tidak mahu mentauhidkan Allah. Mereka berpaling ingkar. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua ada pada ayat nombor 18. Pada ayat nombor 18. Bukan ayat nombor 19, maafkan saya. Pada ayat nombor 19, penyebab yang boleh jatuh kepada istilah kufur nikmat. Yang kedua, pada ayat nombor 19, tajuk dia apa? Tuan-tuan tulis. Iaitu merendah-rendahkan nikmat Allah. Mereka merendah-rendahkan nikmat Allah. Tuhan dah bagi nikmat tu, kita jadi macam dia macam tak suka pula nikmat tu Allah bagi. Dia merendah-rendahkan. Ini kisah kaum Sabak. Tuan-tuan kena baca kisah kaum Sabak tu. Pada ayat nombor 19, mereka merendah-rendahkan nikmat apa? Sepatutnya kita, ya Allah, syukur sangatlah dapat nikmat ni. Tapi mereka macam mempelikih-likihkan. Allah dah bagi ada jalan-jalan dekat nak pergi ke satu negeri. Mereka kata, boleh tak jauhkan je lah. Tak sukalah dekat-dekat ni. Mereka merendah-rendahkan nikmat Tuhan pada ayat nombor 19. Dan sebab ketiga dan sebab keempat, tengok ayat yang saya akan paparkan ni. Okay, tengok ayat di depan, tengok ayat yang di depan skrin tuan-tuan dan puan. Okey, sebab yang keempat, sebab ketiga pada ayat 20, sebenarnya adalah mengikuti syaitan. Ini sebab keempat berjatuh pada kufur nikmat, mengikuti syaitan. Boleh baca pada ayat nombor 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ iblis. Ini orang yang mengikuti syaitan. Okey, itu mengikuti iblis, terpedaya dengan iblis. Dan sebab yang keempat berada pada ayat nombor 21. Dekat mana sebab keempat tu? Pada ayat illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syakkin. Maksud dia apa? Mereka yang ragu-ragu terhadap hari kiamat. Itulah sebab punca yang keempat boleh membawa kepada tidak mengenang budi segala nikmat yang Allah beri. Sebab orang yang apabila dia tak percaya hari kiamat, dia ragu-ragu, maka akan bawa kepada dia, buat apa aku nak terima kasih pada Allah, buat apa nak jadi syukur. Itu di antara sebab yang keempat, orang yang ragu-ragu kepada hari akhirat. Oleh sebab itu, dah jumpa 4 sebab tadi, maka Allah sebutlah kesan dia apa. Maka kalau siapa baca kisah kaum Sabak, ayat 15 sampai ayat nombor 19, tuan akan tahu kesan dia apa. Kesan dia, tuan kena baca pada kisah kaum Sabak itulah. Mula-mula Allah Ta'ala bagi mereka ada kebun, buah-buahan kiri kanan. Yang buah dia manis, sedap. Tapi disebabkan mereka kufur kepada nikmat Allah, Allah jadikan buah-buah itu pahit. Tuan kena baca dekat situlah kesan-kesan dia. Dan saya minta tuan-tuan salin. Ada, ini ciri-ciri ayat dalam surah Sabak, tak ada pada surah lain. Yang ciri-ciri ayat ini, dia merujuk kepada maksud Allah Ta'ala cabut nikmat tu. Allah dah bagi nikmat, tak bersyukur, Allah ambil nikmat tu. Okey, nak tahu ciri ayat dia? Okey, tuan-tuan tulis. Okey, surah Sabak adalah surah satu-satunya yang menggunakan perkataan mazzaqa. Mazzaqa. Mim, zai, qaf. Mim, zai, qaf. Mim, zai, qaf. Huruf mim, zai, qaf. Mim, zai, qaf. Nanti insya-Allah pada ada tak contoh ayat dia dekat sini? Okey, tuan-tuan tulis tuan-tuan tulis. Perkataan mazzaqa ni, mazzaq, huruf zai itu dia ada sabdu. Mazzaqun. Mazzaq. Mazzaq. Okey. Mazzaq ni dia perkataan yang merujuk kepada mengoyak-ngoyakkan, memisah-misahkan, menghancur-hancurkan. Mazzaq. Kenapa surah Sabak ni dia guna kalimah tu paling
Dalam surah Sabah je. Okey, ada 4 tempat. Ada 4 tempat, ada 4 kali Allah guna perkataan mazzaqun. Dia ada kaitan dengan mengoyak-ngoyak, menghancurkan, memisah-misahkan. Ayat tu, okey, ayat 7 ada 2 kali. Siapa ada Quran tu cepat-cepat dia buka ayat nombor 7. Dia buka ayat nombor 7, cari perkataan muzziqtum dengan perkataan mumazzaq. Cari perkataan tu, ayat 7. Ayat bawah sekali, baris yang ke-15. Sebab satu baris Quran dia ada 15 baris. Satu muka surat biasanya dia ada 15 baris. Ambil ayat yang baris yang ke-15 sekali. Jumpa tak perkataan muzziqtum mumazzaq. Ni saya tak nak tulis sebab saya nak beritahu, saya nak tuan-tuan ambil perhatian dan betapa pentingnya ada Quran di depan mata tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya selalu ingatkan pada tuan-tuan dan puan. Okey. Kalau kita baca dekat ayat 7 tu, muzziqtum dengan mumazzaq, maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Maksudnya apa tu? Tak ada dalam surah lain. Nak menunjukkan ada kaitan dengan nikmat dah bagi, engkau kufur, ambil terus nikmat tu, kata Allah. Dikaitkan juga dengan kalimah apa? Mazzaqun tadi. Dan 2 kali lagi dekat mana? Okey, buka ayat nombor 19. Okey, pada ayat nombor 19, siapa ada Quran, terjemahan ataupun mushaf Quran, tuan buka pada muka surat 430. Okey, tuan lihat kepada baris, tengok baris dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada baris yang ke-9, kita jumpa pada ayat nombor 19, 2 kali perkataan وَمَذَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَذَّقٍ. Kalau baca dekat situ dia ada sabdu. Maksudnya ayat nombor 19 tu maksudnya apa? Allah pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Jadi kalau kita gabung ayat 7 dengan ayat 19 ni, tadi kata hancur dengan sehancur-hancurnya, ayat 19 kata Allah pecah belahkan mereka, bercerai-berai mereka itu, dari kaitan dengan apa? Nikmat yang Allah dah bagi. Oh, kau dah tak bersyukur, kau rendah-rendahkan pula nikmat Tuhan, kan? Maka Allah Ta'ala hilangkan nikmat itu. Allah tak bawa datang dah nikmat itu. Okey, nampak tak? Macam mana penggunaan perkataan dalam surah tertentu, dia memberikan makna yang tertentu. Okey, selesai. Kita teruskan dengan kumpulan ayat 22 hingga ayat nombor 45. Ayat 22 sampai ayat nombor 45 ni, Allah Ta'ala menyebut tentang Allah mengulang lagi. Allah membuat pengulangan, seruan supaya beriman dan bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah memiliki segala pembaraan langit dan bumi. Okey, itu dalam kumpulan ayat 22 sampai 45. Lepas tu ayat 46 sehinggalah ayat nombor 51. Ni dia nak masuk pada penghujung dah. Okey, Allah Ta'ala mengukuhkan lagi perintah untuk beriman. Dalam masa yang sama, Allah menceritakan apakah balasan yang Allah nak beri kepada orang tak beriman. Sedangkan telah diulang pada ayat 22 sampai 45 tu. Diulang balik supaya berimanlah. Tauhidkanlah Allah. Kalau beriman itulah kau bersyukur kepada Allah. Tapi tak nak ambil kesempatan. Maka pada ayat 46 sehingga 51, Allah kukuhkan lagi supaya beriman. Kan khususnya beriman kepada Rasulullah tu. Lepas tu tak nak ambil peluang, maka Allah sebutkan balasan dia apa nanti di hari akhirat. Maka kita tengok penutup yang yang penghujung sekali surah Sabah ni, kita akan dapati orang-orang yang tak beriman dan kufur nikmat ni, mereka sesal sangat. Mereka menyesal. Sedangkan surah Sabah daripada ayat pertama sampailah kita baca pada ayat nombor 50, 51 tadi kan, diulang banyak kali. Ingatkan, ulang banyak kali ayat tu. Tak sedar-sedar juga. Tetapi apabila mereka mati dalam keadaan kufur, macam kaum Sabak tadi tu kan, macam kaum Sabak tadi, yang kita baca ayat 19 sampai ayat nombor 21, 15 sampai 21 tadi tu, sampai ayat nombor 21, 22 tadi tu, maka Allah cerita, nanti orang-orang yang macam ni, di hari akhirat mereka akan jadi apa? Jom kita tengok dekat penutup surah Al-Ahzab, surah Sabah ni.
Apa jadi dekat mereka? Mari kita menghayati ayat ni. Moga-moga kita janganlah kita jadi orang ayat 52 sampai ayat 54. Jadi kita tengok ayatnya bunyi macam mana ya. Okey, kita tengok ayat nombor 52 Allah Taala kata apa. Kita kena baca penutup ni kerana penutup ini dia mempunyai pertalian yang rapat dengan pembuka. Kita baca Allah Taala kata apa? Wa qalu amanna bih. Pada ketika tu mereka mulalah cakap amanna bihi, kami sekarang beriman. Dia beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad lah. Okey, lepas tu mereka cakap apa lagi? Lepas tu Allah kata wa anna lahumut tanawuthu min makanin ba'id. Allah Taala kata bagaimana mereka nak dapat iman tu dari tempat yang jauh? Maksudnya kan apabila di hari akhirat dibangkitkan dan nampak neraka baru kata sekarang kami beriman. Sekarang kami baru nak beriman. Kami baru nak jadi orang bersyukur. Maka Allah Taala kata apa? Macam mana kamu nak boleh beriman pula berada di tempat yang jauh? Tempat jatuh maksudnya sekarang ni kan dah masuk kiamat. Tu dunia tu dah jauh dah. Maksudnya Allah kata Allah Ta'ala kata sekarang kiamat ni jauh dengan dunia. Maksudnya Allah Ta'ala kata, dunia tu kan sepatutnya kamu dah beriman. Kenapa dekat kiamat baru kamu nak beriman? Kan jauh dah dekat kiamat ni. Okey, lepas tu ayat nombor 53 Allah Ta'ala kata apa? Wa qad kafaru bihi min qabl. Sedangkan mereka telah mengkufuri sebelum itu. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Dekat kiamat yang dah dekat kiamat. Korang semua baru nak beriman. Sedangkan dekat dunia dulu korang telah kufur. Jauh sangat dekat dunia dengan akhirat tu. Kan baru nak beriman. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wa yaqzifuna bil ghaibin makanin ba'id. Mereka juga selalu mendustakan perkara yang gaib dari tempat yang jauh. Maksudnya Allah Ta'ala kata, Allah nak kata dunia ni jauh berbanding dengan akhirat ni. Nampak tak? Mereka beria baru nak beriman. Lepas tu ayat nombor 54. Boleh tak? Allah Ta'ala terima tak mereka baru nak beriman dekat akhirat? Sedangkan jauh perbezaan dunia dengan akhirat tu. Tempat tu jauh dah. Maka Allah Ta'ala kata penutup surah Sabah. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Kama fu'ila bi asyaihim min qabl. Innahum kanu fi syakkim murib. Allah Ta'ala kata apa? Mereka disekat daripada apa yang mereka ingini. Apa maknanya? Maksudnya mereka sekarang baru nak menunjukkan rasa syukur, baru nak beriman, mereka disekat dah. Maka mereka tak dapat lagi untuk mengaku untuk mereka beriman. Sebagaimana yang telah berlaku kepada orang yang sama macam mereka pada waktu yang dulu. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu bahawa dulu memang ada orang yang macam tu. Dah dekat-dekat azab dah nampak depan mata, dah turun. Baru nak mengaku sekarang beriman. Itulah Allah Ta'ala bagi tahu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya mereka dulu dekat dunia berada dalam keraguan yang mendalam. Jadi kalau kita baca dekat penutup lah. Kalau kita baca dekat penutup ni, sama tak macam pembuka? Kalau dekat pembuka, ia menunjukkan kepada perintah untuk syukurkan tu ucapan Alhamdulillah, Allah memuji diri je kan. Tapi dekat penutup, Allah menceritakan orang yang tak ada ambil peluang dia bersyukur dengan dia beriman, mentauhidkan Allah itu, Allah menunjukkan penyesalan dia. Jadi kalau kita gabungkan pembuka dengan penutup, maka kita akan dapati betapa tujuan surah ini, surah yang menyebutkan tentang bersyukur, tentang orang yang mengkufuri nikmat, apakah sebab-sebab dia dan balasan dia. Balasan dia menyesal lah nanti di akhirat. Dan balasan yang Allah Ta'ala tunjuk contoh adalah kisah kaum Sabak. Jadi apabila kita baca ayat ni, kita tak nak termasuk dalam kumpulan ayat nombor 51, 52, 53 dan 54. Kita tak nak nanti di akhirat baru kita nak mengatakan, ya sekarang saya baru nak beriman. Saya sekarang baru nak bersyukur pada Allah. Saya nak buktikan syukur saya pada Allah dengan saya beribadat pada Allah. Masa tu dah tidak boleh lagi. Okey. Kita pergikan dengan surah Fatir. Surah Fatir
45 ayat. Kita pergi surah Fatir. Apabila kita baca surah Fatir, untuk memahami maklumat di dalam surah Fatir, saya ingatkan lagi pada tentara perempuan. Apabila kita baca sesuatu surah, nak faham surah, tolong lihat terlebih dahulu surah yang nak dibaca, yang nak difahami itu kategorinya surah yang mana. Apabila kita buka surah Fatir, dia adalah surah Makkiyah. Apabila dia surah Makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah, maka surah Makkiyah mesti mengandungi 3 tema ni. Mengandungi 3 topik. Saya ulang balik semula supaya tuan-tuan ingat balik tentang maklumat ini. Jangan tinggal. Jadi kalau kita baca surah Fatir, kerana dia surah Makkiyah, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut tentang 3 topik ini pada selang-selang ayat itu. Dalam ayat-ayat tu akan kembali kepada 3 topik ini. Topik tentang ilahiyat, ketuhanan, tercerita tentang ar-risalah, kita an-nubuwat, kerasulan, dan juga pasal hari kiamat. Jadi kita lihat apakah tujuan surah Fatir ini. Maka kalau dia surah Makkiyah, mesti tujuan dia akan membawa kepada surah Makkiyah. Maka kita tengok. Surah Fatir adalah surah yang Allah nak menjelaskan kepada kita bahawa dialah Tuhan yang awal-awal yang menciptakan makhluk. Bukan bermakna ada Tuhan lain yang menciptakan makhluk kemudian tak. Daripada nama Fatir tu, maknanya Allah lah yang memulakan menciptakan makhluk, dan dia apabila dialah yang awal-awal mencipta makhluk, tak ada yang boleh mencipta makhluk, Allah sahaja. Apabila Allah boleh mula untuk menghidupkan, maka Allah juga boleh menghidupkan kali yang kedua di hari akhirat. Maknanya Allah yang memulakan makhluk tu daripada tak ada kepada ada, maka Allah Ta'ala boleh hidupkanlah balik kali kedua. Kali kedua tu kita kata Allah lah pengembali semua makhluk nanti di hari akhirat. Kalau kita baca surah Fatir ni, kita akan jumpa 2 maklumat ni. Nah, Allah Ta'ala yang memulakan semua makhluk daripada tidak ada kepada ada, maka Allah jugalah yang akan memulakan balik makhluk itu hidup buat kali yang kedua. Okay, kita lihat tujuan surah ini dengan kita melihat kepada pembuka dia. Seperti biasa, kita tengok pembuka surah, kita akan jumpa pada pembuka surah ni, Allah Ta'ala menyebut tentang dialah yang memulakan mencipta makhluknya, kan? Di sebalik Allah Ta'ala nak menceritakan dialah yang memulakan mencipta segala makhluk, dia akan membawa kepada tujuan sebenarnya untuk apa? Seruan mengesahkan Allah. Cara dia macam mana nak ajak orang mengesahkan Allah? Dengan Allah memaparkan beberapa bukti akan kekuasaannya. Maka kekuasaannya yang Allah Ta'ala nampakkan, yang Allah buktikan adalah dengan mengatakan bahawasanya Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi. Allah Ta'ala mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memulakan menciptakan langit yang 7 dan bumi yang 7. Ja'ilil malaikah, dan Allah jugalah yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu rusulan sebagai utusan-utusan yang 2 sayap, yang 3 sayap dan 4 sayap. Dan Allah boleh menambah lagi bentuk-bentuk sayap tadi, bentuk kejadian makhluknya, apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Kerana surah ini adalah surah Makkiyah,
Maka daripada nama Allah, daripada Allah itu Fatiris samawati wal ard, sebenarnya dia nak membawa kepada apa? Dia nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni lah yang mula-mula yang menciptakan langit dan bumi dan malaikat. Sebab apabila sebut langit dan bumi ni, semua orang tahu makhluk Allah yang boleh nampak depan mata yang besar, yang hebat adalah langit-langit. Termasuklah bumi. Siapa boleh tahu langit ni penghujung dia dekat mana? Siapa boleh tahu bumi ni penghujung dia dekat mana? Kan besar langit dan bumi ni. Bahkan Allah menyebut contoh makhluk yang sangat takjub adalah pada penciptaan malaikat yang mempunyai sayap-sayap. Okey, pada ayat ni kita dapat pada permulaan dia. Okey, kemudian kita baca pada ayat yang berikutnya, ayat nombor 2. Ni pada pembukaan ni, pembukaan. Okey, pada pembukaan ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian tentang perkataan mumsik. Saya dah warnakan dengan warna merah dan saya letak dalam bulatan warna biru tu menunjukkan bahawasanya. Menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawasanya surah apa? Surah Fatir ini, ya, menunjukkan bahawa surah Fatir ini merupakan surah yang paling banyak. Surah yang paling banyak menggunakan perkataan mumsiku. Perkataan masaka tu, mumsiku ni perkataan huruf ni. Dia huruf root dia huruf mim sin kaf. Mim sin kaf. Masaka tu dia lebih kepada macam memegang. Tapi kalau kita masuk pada konteks ayat, dia akan ikut maksud ayat tu lah. Mamsaka ni macam memegang. Kenapa surah yang paling banyak menyebut kalimah mim sim kaf, memegang. Jadi kenapa surah ni paling banyak menyebut tentang kalimah memegang? Maknanya Allah Ta'ala itu mempunyai, Allah Ta'ala di tangan dia memegang. Maksudnya Allah Ta'ala tu memiliki, dia berkuasa. Tak ada dalam surah lain, ada juga. Tapi paling banyak dalam surah apa? Dalam surah Fatir. Maknanya pada perkataan Allah ni memegang segala-galanya. Memegang kunci pembandaraan. Semua pada Allah. Okey, dekat ayat 2 ni saya sebutkan ada dua. Ada dua perkataan. Tapi kalau nanti kita akan tunjukkan ada dua lagi. Ada 4 sebenarnya. Allah Ta'ala mengulang perkataan mim, sin dan kaf. Okey, kita tengok Allah Ta'ala mengatakan, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Jumpa perkataan mim, masakan yang pertama, maskun yang pertama. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala kata tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan apa jua rahmat yang pada bentuk kejadian makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki. Mumsik ni pada maksud menahan. Allah Ta'ala saja yang boleh menahan. Allah Ta'ala saja yang boleh memegang. Tidak ada yang dapat menahan. Menahan apa? Kalau rahmat Allah, Allah nak datang, ya Allah nak beri, maka tidak ada siapa yang dapat menahan. Oh, ni saya minta maaf ni. Terjemahan saya ni salah. Saya minta maaf pada tuan-tuan puan. Terjemahan saya ni salah. Kejap Allahumma salli ala Muhammad. Okey, terjemahan saya ni salah pada ayat yang kedua. Sekejap. Saya ada kena baiki di belakang dia tu. Yang dekat peringkat kedua. Sekejap. Saya minta maaf tuan-tuan puan Minta maaf sekejap. Saya minta tuan-tuan kalau tak terjemah, tengok korang terjemahan. Okey, terjemahan dia macam ni. Yang silap ni, terjemahan dia salah ni. Saya tengok terjemah dengan ayat pun saya tahu dia salah. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Okey, ni ayat 2 ni tuan-tuan betulkan. Ayat nombor 2 ni, dia betul dekat depan menahan ni, tapi dekat belakang tu salah. Start pada tu salah. Okey. Dia ayat dia macam ni. Okey, tak apa. Saya sebutkan tolong baiki
Okey. Sebab saya tak sempat nak baiki, okey saya sebut. Ayat nombor 2 ni sebenarnya begini bunyi dia. Ayat nombor 2 ni Allah Ta'ala menyebut tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan. Mumsika tadi tu memang masuk kepada menahan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia. Dikaitkan dengan rezeki. Maksudnya kalau Allah nak bagi rahmat kepada manusia, tak ada siapa yang boleh halang dia. Tak ada siapa yang boleh tahan dia. Itu perkataan mumsikalaha. Mumsikalaha tu maksudnya tidak ada siapa yang boleh menahan apa saja rahmat Allah yang Allah nak bukakan kepada manusia. Tak ada siapa boleh tahan. Kenapa orang tu dapat rezeki banyak? Kenapa? Tak boleh. Kita tak boleh tahan sebab Allah Ta'ala kali nak bagi, dia boleh bagi. Menunjukkan apa tu? Ada sesuatu pada menahan. Lepas tu pada ayat hujung tu Allah mengatakan, وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Lepas tu, dan apa yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya selepas itu. Yang kedua pula, dia beza. Kalau satu tadi, kalau Allah nak beri, tidak ada siapa boleh tahan. Tapi yang kedua ni pula, tidak ada siapa yang boleh memberi pula kalau Allah tahan. Itu maksud dia. Jelas nanti tengok pada terjemahan. Kenapa boleh jadi macam tu? Wahuwal aziz. Kerana Allah tu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Okey, maknanya kita sebut pembuka ni untuk apa? Pembuka ni untuk menunjukkan kepada tujuan surah tadi. Okey kita waktu dah agak lanjut. Okey, mungkin saya minta waktu lebih sikit boleh sampai 11 sampai 11.30 sikit insya-Allah Okey, lepas tu tuan-tuan bacalah pada ayat 9 hingga ayat nombor 24 dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Kenapa ada dalil tentang hari kebangkitan pula? Ingat tak tadi saya kata pada tujuan surah kan? Allah Ta'ala dialah yang awal-awal yang menciptakan, maka dia juga boleh mengembalikan semua makhluk dia. Kita tengok pada dalil ayat 9 hingga 24 itu kumpulan ayat dia. Lepas tu ayat 25 sampai 37 seruan Allah supaya beriman melalui seruan beriman melalui penerimaan terhadap wahyu Al-Quran dan pembalasan kepada orang yang tidak beriman. Kita tak boleh baca pada sinopsis ayat tersebut. Okey, kita nak terus pergi kepada penutup. Okey, kalau kita baca dekat penutup ayat 38 dan 45, sebenarnya penutup ni dia mengukuhkan lagi apa yang disebut pada ayat-ayat sebelum ini. Sebab itu memang fungsi penutupnya memang macam tu. Maksudnya penutup ni dia akan pergi kepada mengukuhkan semula, mengingatkan kembali. Okey, jadi kalau kita tengok contoh pada ayat 41 lah. Ini ayat 41 yang saya nak sebut tadi. Perkataan mim sin qaf tadi, ya Allah ulang kali yang ketiga dan keempat pada ayat 41. Dekat sini Allah tetap boleh jumpa. Yumsiku dengan amsakahuma. Ni Allah Ta'ala cerita tentang langit. Maksudnya langit kita ni kan yang tak ada tiang ni, kalau bukan kerana Allah yang tahan, kalau bukan kerana Allah yang pegang, bukan kerana Allah yang pelihara, tentu langit dia dah hilang dah. Begitu juga dengan bumi. Tetapi kerana Allah yang menahan dia, Allah yang pegang dia, Allah yang jaga pelihara dia, maka kita semua dapat menikmati langit dan bumi itu. Okey, penutup pada ayat nombor 45, ini Allah Ta'ala cerita tentang hari akhirat. Ini Allah Ta'ala cerita nanti, dibangkitkan nanti di hari akhirat, Allah memberikan pembalasan dia. Okey, maka habislah ayat 45 dalam surah Fatir. Okey, penutup surah Fatir ini mempunyai pertalian yang rapat dengan pembuka surah Fatir. Kalau pembuka dia cerita pada Allah yang awal-awal menciptakan langit dan bumi, malaikat, benda-benda ajaib tadi, masa dunia masih ada, tetapi di hari akhirat nanti dunia ni dah habis dan sebagainya, maka Allah jugalah yang memulakan untuk menghidupkan kembali manusia di makhluk, segala makhluk di hari akhirat. Okey, kita terus pergi kepada surah Yasin. Pendek je surah Yasin ni. Ada 27 ayat daripada 83 ayat. Okey, 27 ayat permulaan surah Yasin ni
kita tengok dulu pada kategori surah, kita faham dia surah Makiyah. Okey, kita tengok tujuan surah Yasin. Selama ni tuan-tuan baca surah Yasin, tuan-tuan nak buat apa? Kenapa baca surah Yasin? Okey, tak apa. Kita baiki diri kita tak nak lagi ikut orang baca, kita pun baca. Tapi sebab kita belajar, surah Yasin ni sebenarnya adalah surah yang Allah Ta'ala nak membuktikan. Dalam banyak-banyak kekuasaan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala boleh menghidupkan semua makhluk yang dah mati, terutama manusia, dan Allah boleh bangkitkan manusia itu di hari akhirat. Jadi untuk kukuhkan tujuan surah ni, tuan-tuan kena ikuti keseluruhan ayat dalam surah Yasin. Kat situ. Sebab kalau baca 27 ayat yang pertama, juzuk 22 ni mungkin tak nampak lagi. Tuan-tuan kena baca, nanti kena ikuti juga juzuk yang ke-23. Nanti kita akan habiskan semua maklumat surah Yasin. Nanti saya akan beri sinopsis dia. Jadi untuk malam ni kita tengok 27 ayat yang pertama sahaja, sebab dia berada pada juzuk 22. Okey, mudah je. Saya dah bagikan pada tuan-puan kan. Tuan-tuan boleh dapat semua sinopsis ni, tuan-tuan fahamlah surah Yasin tu sebenarnya. Ya, sebenarnya mudah je nak faham surah Yasin tu. Okey, begini. Dia sampai ayat nombor 27 kan? Kita tengok diagram ni baik-baik. Tuan-tuan perhatikan baik diagram ni elok-elok. Okey. Dia begini. Surah Yasin ni, 5 ayat pertama, Allah nak cerita tentang kebenaran Al-Quran dan Rasulullah. Ambil maklumat tu. Ayat nombor 6, Allah cerita tentang Rasulullah tu fungsinya untuk apa. Lepas tu, lepas Allah cerita pasal Quran, Allah cerita pasal Rasulullah, Allah cerita tentang Rasulullah ni kerjanya memberikan peringatan. Ayat 7 sampai ayat 11, ambil yang ni terus, ambil maklumat ni terus. Ni. Ayat 7 sampai ayat nombor 11 kan? Ayat 7 sampai ayat nombor 11 ni, Allah nak cerita tentang dua golongan manusia, bagaimana dia terima Al-Quran tu dan bagaimana dia terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Itulah ayat 7 sampai ayat 11 surah Yasin. Tapi untuk kita pecahkan dia kepada dua, surah Yasin tu dia pecahkan tu. Maksudnya ayat 7 sampai 10 Allah Ta'ala cerita tentang orang yang menolak dakwah. Orang yang menolak Quran tu. Orang yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat 7 sampai ayat nombor 10. Okey, nanti tuan buka surah Yasin, tuan akan jumpa maklumat tu. Nanti baca surah Yasin kan? Baca dah selalu surah Yasin tu. Okey, ayat 7 sampai ayat nombor 10. Ayat 7 sampai 10 ni nanti tuan akan jumpa yang Allah Ta'ala sebut yang kata apa, yang mata mereka tertutup, kepala mereka mendongak tu kan. Ayat yang waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda, yang ada dinding kat depan belakang mereka tu, itu duduk dalam kumpulan ayat 7 sampai ayat nombor 10. Lepas habis ayat nombor 10 tu, Allah cerita kumpulan lawan dia. Lawan kepada ayat 7 sampai 10 ni, ada satu lagi pihak lain yang mereka ini terima Al-Quran. Mereka terima Rasulullah. Maka pada ayat 11 saja sebenarnya Allah cerita kumpulan yang menerima Al-Quran. Dia buat apa dengan Quran? Dia buat apa dengan Rasulullah? Kena baca ayat nombor 11. Tetapi masuk saja ayat nombor 12, Allah Ta'ala nak cerita tentang, sebab dia macam ni. Dekat ayat nombor 7 sampai 10, kumpulan yang pertama. Ayat nombor 11, kumpulan yang kedua. Okey, pada kumpulan 7 sampai 10 ni, Allah sebutlah azab dia dapat apa. Dan ayat nombor 11 pun Allah sebut dia dapat ganjaran apa. Ayat yang kata dia dapat fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Okey. Pada ayat nombor 12. Okey, ayat nombor 12 ni dia jadi macam ending kepada ayat yang sebelum dia. Ayat nombor 12 ni Allah tutup cerita tentang yang kumpulan pertama
ayat 7 sampai 10, kumpulan ayat 11 ni, mereka ni yang dapat azab tadi, yang dapat nikmat ini, semuanya berlaku kat mana nanti tu? Pada ayat 12 menceritakan mereka nanti akan hidup semula di hari akhirat, dan di hari akhirat itu Allah Ta'ala akan merujuk kepada amalan yang telah tertulis. Faham tak maksudnya? Ayat 12 ni ayat yang dia ending kepada ayat yang ke bawah dia. Kan Allah Ta'ala cerita ada yang dapat azab penyebab masuk neraka 8 dan 9 kan. Lepas tu ayat 11 kata dapat keampunan, ayat 11 kata dapat ganjaran yang mulia. Semua dua watak ini, dua kumpulan ini, semuanya akan dapat pada ayat 12. Macam mana akan dapat ayat 12 nanti tu? Ayat 12 tu Allah Ta'ala kata mereka akan hidup semula di hari akhirat. Lepas tu mereka akan bergantung kepada amal yang mereka telah tertulis dalam buku amalan. Okey, selesai. Lepas tu ayat 13 pasal apa pula? Masa masuk ayat 13 sampai 29. Ini sampai penutup juzuk 22 lah. Kan? Sampai ayat 27 je. Tapi kita ambil ayat 29. Ayat 13 sampai 29. Allah bawakan satu contoh cerita benar 3 rasul dengan penduduk sebuah kota. Ayat 13 sampai 29. Okey, kenapa kisah benar ni Allah letak dekat sini? Ayat 13-29 ni adalah untuk mengukuhkan tentang kumpulan yang ayat 7 sampai 10 tadi, ayat 11 tadi. Jadi ayat 13-29 ni adalah contoh terdahulu yang ada yang tolak, ada yang terima. Maknanya ayat 13-29 ni adalah kisah orang terdahulu. Ayat yang 1, 2 sampai 11 tadi, dia adalah untuk umat Nabi Muhammad ketika mana Nabi menyampaikan dakwah. Faham tak maksud dia? Jadi untuk mengukuhkan lagi, ada dua kumpulan yang pada ayat kita sebut sebelum ni, iaitu ayat 7 dengan ayat 11 kan dua kumpulan kan? Dua kumpulan kepada apa? Kepada Al-Quran, kepada Rasulullah tadi, maka nak kukuhkan isu itu, perkara itu, maka Allah datangkan 13, ayat 13 sampai 29 tentang kumpulan orang yang menolak dan kumpulan orang menerima. Kalau tuan-tuan baca dekat situ, dekat kisah tu, tuan akan jumpalah yang menolak tu penduduk kota tu. Yang menerima dalam kisah 13 sampai 29 tu kisah seorang lelaki yang datang daripada Aqsal Madinah. Kisah seorang lelaki yang akhirnya dia mati, lepas tu dia masuk syurga. Itulah pada dua kumpulan manusia. Nampak tak? Dapat kaitkan tak? Dapat kaitkan ayat 13 dengan 29 dengan ayat 7 sampai ayat nombor 11. Ayat 7 sampai 11 ni dia cerita dekat umat Nabi Muhammad SAW. Tu dekat orang-orang musyrikin. Cerita kaitan dengan orang beriman. Tapi untuk memantapkan tentang kisah yang berlaku real pada ketika itu, Allah datangkan kisah-kisah rasul-rasul terdahulu. Selain daripada untuk pujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab apa nak pujuk Nabi? Sebab ayat 7 sampai 10 ni ada orang yang tolak Nabi. Dia tak percaya Quran tu. Betul tak? Tapi Allah bawa kisah-kisah umat terdahulu, ada 3 rasul lagi datang kat sebuah kota tu. Maknanya cerita ayat 13 sampai 29 ni adalah untuk menguatkan, bagi semangat dekat Nabi. Wahai Muhammad, engkau ada orang tolak engkau kan? Ayat 7 sampai nombor 10 tadi, betul tak? Rupa-rupanya bukan engkau saja. Dulu ada 3 rasul. Macam itulah juga. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Muhammad, kan? Ada orang yang ikut engkau, wahai Muhammad. Macam tu juga dulu 3 rasul tu, ada seorang lelaki tu yang ikut dia. Pada ayat 13 sampai 29. Jadi untuk tahu maklumat lanjut lagi, surah Yasin esok insya-Allah kita akan lanjutkan pada malam berikutnya juzuk yang ke-23 insya-Allah ya, pada malam yang berikutnya. Baik, tamatlah untuk juzuk yang ke-22. Jika ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, saya minta tuan-tuan dan puan pergi ke Telegram Q&A
Akademi Tadabbur Malaysia untuk soalan. Saya akan kumpul soalan, nanti saya akan jawab. Sebab kalau saya nak jawab mana ni, mungkin saya tak done nak jawab. Boleh tuan-tuan puan ya. Okay, kalau ada satu dua soalan tak apalah, saya boleh jawab juga kalau ada waktu ni. Waktu insya-Allah ada. Kejap Okey, tak ada. Boleh dapat? InsyaAllah. Besok kita sambung lagi. Saya akan berikan tuan-tuan sinopsis lengkap surah Yasin. Saya akan bagi tuan-tuan puan. InsyaAllah besok. Kita akan sambung lagi bermula ayat nombor 30. Sampai 83. Saya akan beri pada tuan-tuan puan sinopsis lengkap surah Yasin. Kita bagi lengkap sebab Yasin kan selalu baca. Selalu kita baca. So, moga-moga kita baca surah Yasin ingatkan kita nanti kita akan mati, kita akan hidup balik semula di hari akhirat. Moga-moga kita dapat banyak manfaat pada malam ini, kita faham sedikit sebanyak maklumat yang terkandung dalam surah Al-Azab, kita jumpa dalam surah Sabah, begitu juga dengan surah Fatir, begitu juga dengan sebahagian ayat dalam surah Yasin. Mohon maaf atas kelemahan kekurangan, kita jumpa lagi nanti insya-Allah pada malam yang berikutnya bagi sinopsis juzuk yang ke-23. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selamat meneruskan qiyamu Ramadan 10. Kita dah masuk kepada ke-9 dah malam terakhir Ramadan. Manfaatkan baik-baik. Semoga kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar insya-Allah.